Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqarah ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar, iaitu Allah menganugerahi kepada kita nikmat hidup, di mana kita faham hidup ini adalah menceritakan tentang Allah lah yang maha hidup. Jadi kita tidak memiliki hidup. Jadi kehidupan kita ini adalah menceritakan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya yang berlegar di dalam setiap yang ditajalikan. Terutama yang paling banyak rahsia-rahsianya adalah manusia. Manusia ni terlalu banyak rahsia-rahsia Allah yang Allah nak ceritakan tentang diri dia, rahsia dirinya. Jadi kita duduk di situ, iaitu merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kita selalu menyebut kalimat sakti, kalimah yang suci, iaitu la ilaha illallah. Kita menjelaskan, bukan sekadar kita menyebut tu untuk kita merasakan kalau menyebut kita akan masuk ke dalam jannah, dakhal jannah. Bukan maksudnya gitu. Tetapi kita mengimani, meyakini, mengolahkan dalam kehidupan kita ini bahawa kita faham apa yang dimaksudkan, yang dikhendaki dalam kalimah la ilaha illallah. Apa yang dimaksudkan adalah nafi, dan kita isbatkan, kita nafikan yang bahawasanya kita semua yang Allah jadikan tu kullu man 'alaiha fan, iaitu semua yang ada Allah ciptakan sekian alam ni hakikatnya adalah binasa ataupun lenyap, seperti bayang-bayang. Seperti bayang-bayang. Jadi yang empunya bayang tu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi isbatkan. Jadi bagaimana cara kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Itu maksudnya, bukan sekadar kita sebut, kita salah faham, mudah sangat kita sebut la ilaha illallah kita akan masuk syurga. Bukan maksudnya gitu. Itu perlukan persatuan. Persatuan ni maknanya kena satukan. Semua yang ada ni binasa, mari kita satukan, iaitu ilahun wahid, yang ada hanya Allah, barulah betul kita menyebut sekali, kita menyatukan dalam kehidupan kita. Sebenarnya dia hanya satu, dia hanya esa, tidak ada dua pun. Baik apa pun yang kita lihat, semuanya menunjukkan keesaannya. Tetapi bila kita tak mengaji, kita tak duduk betul-betul dalam pengajian ini, maka kita seolah-olah nampak lagi banyak. Jadi bila kita nampak banyak, maka hidup kita akan celaru. Hidup kita akan kucak-kacir ataupun berada dalam kerugian. Otak kita, pertumpuan kita tak boleh kepada yang tenang tadi. Kita nampak macam-macam. Hidup kita tidak tenang. Kita nakkan tu, nakkan ni. Sudah-sudah pun apa yang kita nak semua pun tak beres juga. Sebab yang beres tu hanya kita mengesakan dia betul-betul. Baru kita dapat ketenangan. Ini bukan kita cerita ni, makna Allah sendiri hendakkan gitu. Kalau
kita sendiri ada kedirian, ada lagi yang lain, wujud dua lagi, mana kita takkan tenang. Maka itu Allah suruh kita tetap dengan kul huwallahu, mengatakan betul-betul, bukan sekadar kata. Kita sendiri pun yang kata tadi pun tidak berkata, dia yang kata-kata, dia yang kul huwallahu ahad, betul-betul gitu. Selagi kita tak buangkan kedirian kita, buangkan segala apa pun selain daripada Allah, maka kita tak akan dapat ketenangan. Maka tu Allah kata, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Allah suruh buang luar dalam, semua buang, tanggalkan. Kepada aku, maknanya semata-mata kepada aku. Tak ada lagi yang kita nak bawa. Nak berjumpa Allah, kita nak bawa ada sesuatu, tak ada. Ilahi anta maksud, engkaulah aku maksudkan. Tak ada maksud kita lain pada. Nak main juga lain tu. Tak ada apa yang kita nak perlu bawa. Kita betul-betul maksud kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tumpukan perhatian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi kita berfikiran ke lain lagi. Betul-betul itulah tempat hala tuju kita. Wa ila rabbika farghab. Apa maksud dia, bang? Engkau sajalah tumpuanku, hidupku, tumpuan kita Allah. Duduk baring, Allah. Lazimkan. Sebab tak ada yang lebih selamat melainkan kita. Sekarang ni kita tak belajar, tak mengaji, tak faham, memang kita ingat Allah boring. Kita rasa macam sebut nama Allah tu tak terasa, macam masih lagi otak kita ke lain. Sebut nama Allah tapi pemikiran kita, hati kita, otak kita macam mana. Sebut nama, sebab kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mengenal diri kita tak mengenal Allah. Kita boleh berfikir lagi tempat-tempat lain lagi. Kita tak dapat nak tumpukan perhatian. Itu menunjukkan kita masih lagi berada di dalam kerugian. Kita tak tahu apa benda yang kita nak dalam hidup kita. Bahaya kita ni. Padahal hala tuju kita, nikmat hidup ni tadi adalah dengan Allah. Merasakan kemanisan, kelazatan, kenikmatan, keindahan dengan Allah. Tapi bila dah lama kita hidup, kita nak ikut kepala kita, nak ikut nafsu kita, tak boleh. Orang tegur kita pun tak boleh kita melenting. Kita tak mau ubah perangai kita. Jadi itu yang berlaku dalam diri kita. Itu menunjukkan jiwa kita tak tenteram. Bila disebutkan nama Allah, diceritakan tentang cerita kisah mengesakan Allah, kita masih lagi tak ke mana pergi. Kita punya akal kita punya hati kita ke mana. Kita masih macam tak anggap itu penting. Bahaya tu hidup. Jadi kita kena ubah. Kena ubah. Kalau itu kita tak ubah cepat, nanti penyakit-penyakit lain akan datang. Sombong, takabur, tak boleh ditegur. Lagi kita nak memberontak. Lagi lama, lagi teruk. Ibarat setandan pisang, ada busuk sebiji, kita biarkan lama-lama. Nanti dia merebak lama-lama, busuk tak semua? Itu kena. Jadi kita kena cepat. Ada sikit tak elok dalam diri kita, lalai aja kepada Allah, cepat menyesal, cepat menangis. Ya Allah, aku ada kedirian aku tadi, ya Allah. Ya Allah, bahaya aku ni, ya Allah, tolonglah ya Allah. Kita betul-betul menyesal, menyadari bahawa Allah akan bersihkan. Kesadaran daripada Allah itu tadi adalah nak menunjukkan Allah nak mensucikan, nak membersihkan diri kita. Itu tadi. Jadi olahkan dalam kehidupan kita, bagaimana cara untuk kita berbahagia. Kita sentiasa tenang dengan Allah. Bukan tenang dengan selain Allah. Dengan diri kita pun kita jangan tertipu. Dengan diri kita pun tak boleh tenang. Dia tenang tu, ya ayatuhan nafsul mutmainah. Allah Ta'ala kata, wahai jiwa yang kalau tenang, irji'i ila rabbiki. Mesti dia harus tenggelam dengan
Aku maknanya menunjukkan bila kita dah tenggelam bukan ada dua sebenarnya, yang ada hanya Allah. Kita ya sekarang macam ada rasa kita ada, Allah ada. Tapi bila kita dah difanakkan oleh Allah, Allah tenggelamkan kita rupanya. Tak ada kita rupanya, betul, memang betul. Yang ada sebenarnya lahul maujud, semuanya tak ada, yang wujud hanya Allah. Itu bau tempat yang paling manis, tak ada pahit, Rasulullah kata. Itu betul orang yang mengesakan Allah. Itu orang insan yang sempurna. Dia tahu dah. Hala tuju hidup dia tadi adalah mengeleburkan diri dia dengan kekuasaan Allah, dan dia meyakini yang hidup hanya Allah, yang esa hanya Allah, yang kudrat hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah, yang menyusun 7 lapis langit, 7 lapis bumi seisi-isinya, yang nampak, yang gaib, yang semuanya Allah. Tataharraku. Ada halus mana pun COVID yang halus. Ada lagi yang makhluk lagi halus. Semuanya Allah yang di bawah penguasaan pentadbiran Allah. Dan Allah takdirkan semua. Sejak 40 tahun, 4,000 tahun, beribu tahun dulu dah bersusun apa yang sampai kepada siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Semua di bawah ilmu pengetahuan Allah. Semua Allah dah tahu. Baru Allah ciptakan Nur Muhammad. Sampai hujung, sampai dah penghabisan, semuanya Allah tahu. Ya Allah, barulah kita hidup ni, kita tak merasa sombong. Sebab kita lihat, kita dengar, kita rasakan hidup ni, hidup kepunyaan Allah. Dia yang tahu susun hidup kita. Kita ikutkan je. Dan kita sentiasa menunggu apa yang Allah Ta'ala suruh kita. Skrip-skrip Allah turun tadi. Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu. Bersyukur kita sentiasa menunggu. Dia memuji dia apa yang nak dia ceritakan tadi tentang kisah pada kita. Turunkan kepada kita ni tadi untuk kita kisahkan dia dengan diri dia. Tak ada dua pun kisah-kisah dia. Baik iblis, baik malaikat. Saya dah cakap dah berapa kali. Jadi tak ada istilah menunjukkan ada yang lain. Semuanya adalah seperti bayang-bayang je. Dan empunya bayang-bayang tu yang menggerakkan bayang-bayang tu. Jadi kita tak ada apa-apa. La haula wala quwwata. Tapi bila kita merasa ada sikit diri kita, kita keluar, kita akan jadi celaru. Kita akan jadi innal insana lafil. Kita berada dalam kerugian. Kita berada dalam kerugian. Sebab kita ada rasa kedirian, keakuan diri itu tadi yang menyebabkan kita menjemput yang lain-lain datang. Macam besi berani, dia menjemput lain-lain besi. Sebab kita ada. Tapi kalau kita tak ada, tadi yang lain pun tak nak mendekat pada kita. Sebab bila kita dah dengan Allah, kita nampak semua ini lenyap. Kullu man 'alaiha fan, lenyap. Tapi kalau kita tak dengan Allah, tak tenggelam, kita masih nampak. Kalau kipas lah. Kalau nampak matahari. Banyaklah kita nampak. Celaru lah kita. Maknanya kita tak mentauhidkan matahari, tak mentauhidkan apa yang kita nampak. Mata kita, pandangan kita dah melakukan satu hampir kepada wala taqrabu zina. Jadi macam mana kita nak susahlah ni mana saja ni ilmu apa dia. Tak, inilah kita bukan la ilaha illallah tu tauhid tadi. La ilaha illallah bukan kita sebut saja. Kita bukan sebut, kita nak kena amaliahkan dia dalam kehidupan kita. Nak bawa betul-betul dalam kehidupan kita. Kita nak akhlakkan dia. Akhlakkan macam mana? Pergerakan kita sentiasa kita rasakan dia yang gerakkan kita. Percakapan kita kita betul-betul rasakan dia yang bagi kita percakapan. Pendengaran dia bagi kita pendengaran. Faham tak? Macam mana kita nak olahkan lagi. InsyaAllah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh nakkan Allah SWT, pasti Allah bagi jalan keluar, jalanmu yang mudah. Tapi syarat dia kena sungguh-sungguh. Nak baik. Jangan kita sekadar
mengatakan bahawa kita sebut aja. Tak mau. Kita perlu memahami dia, bawakan dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita dah fahami, kita kena olahkan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar simpan di otak. Bukan dengar kat telinga simpan kat otak. Tapi kita akhlakkan dia dalam kehidupan kita. Supaya dia hidup. Tu. Bukan sekadar simpan ataupun kita nak bercerita je dengan orang. Ya? Tak mau. Kita perlu olahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang berpaling maknanya dia berpaling itu bukan maknanya berpaling, dia menghadap, dia berpaling memalingkan wajah, bukan. Itu pun berpaling juga, tapi berpaling kita ni maknanya kita pandang sesuatu tu tapi kita tak nampak Allah, tu berpaling juga. Kita berpaling maknanya Allah fa'in tawallau. Allah Ta'ala kata fa'in tawallau. Maknanya Allah tu sesungguhnya orang yang berpaling. Innallaha, Allah Ta'ala tak la yuhib. Allah tak menyukai orang yang berpaling. Maknanya berpaling macam mana? Kita tu saya cakap tadi. Ini kalau kita berdasiasat pada ayat ni. Fa in tawallau, orang yang berpaling itu adalah orang yang dia pandang sesuatu tidak dia nampak Allah dahulu. Itu berpaling tu. Tapi kalau kita pandang orang tu, lepas tu kita tak nak pandang, tapi hati kita tetap dengan Allah, tak berpaling nama dia. Berpaling tu nak kena faham. Maknanya berdasiasat ayat tu betul-betul maksud Allah Ta'ala tu. Allah tak suka orang yang kufar tadi. Kufar. Orang yang kufar ni maknanya dia masih lagi dia tak nampak Allah dahulu. Dia masih, apa pun sekalian alam ni yang Allah nyatakan. Sekalian alam ni semuanya Allah jadikan, Allah nyatakan diri Allah. Tapi kita berpaling. Maknanya. Fa'in tawal lau. Fa'innallaha la yuhibbu kafir. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang kufar, menutupi. Itu. Allah tak yuhibbul kafir. Tak suka. La yuhibbul tak suka orang yang kufar. Sebab dia berpaling. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafir. Maknanya. Sesungguhnya siapa yang berpaling wahai Muhammad, mana Allah tidak menyukai. Bila Allah dah tak suka, tak dapat rahmat Allah. Tapi kalau orang yang maknanya sentiasa dia tidak berpaling, maknanya dia pandang apa pun fa aina ma tuwallu fasamma wajh. Dia pandang apa pun dia tak berpaling pada Allah. Kamu nampak macam dia pandang tu, sebenarnya dia sentiasa Allah dahulu, matahari ke bulan ke. Saya nak ceritakan rahsia dia macam mana Rasulullah SAW. Sikit. Ini cerita ni semua orang dah tahu. Diulang-ulang ni banyak ustaz-ustaz ulama kita cerita. Rasulullah jalan satu tempat bukit, orang baling dengan batu berdarah-darah. Rasulullah lalu lagi. Dia baling lagi dengan batu berdarah-darah lagi. Rasulullah lalu lagi. Masuk 4 kali dia tak baling. Lebih kurang gitulah. Rasulullah tu dia seronoknya tu tadi. Dia seronok sebab dia tetap tak ya Allah. Ini saya nak ceritakan tadi makam Rasulullah. Darjat dia adalah darjat yang maqam mahmud, yang sangat tinggi dan terpuji. Bukan semua orang boleh mampu nak buat gitu. Kalau orang baling batu kita sebiji, kita baling sebiji lagi kat dia. Ni tak ada.
Sebab dia tak berpaling. Dia tahu orang yang baling dia tu bukan orang tu, tapi Allah. Dia tak menunjukkan makam dia tak berpaling. Dia nak ajar kita sebenarnya. Dia menyontohi apa yang Rasulullah baca pada Allah Ta'ala. Jadi dia kenal betul-betul Allah. Betul-betul dia buktikan. Kalau kata la tataharraku zahratan illa betul-betul dia nampak semuanya Allah. Fa'ainnama tuwallu fasad. Seronok dia tu. Kalau kita sakit dah kan, tapi dia besok dia lalu lagi. Kalau sakit kita buat apa nak lalu lagi kan? Masuk 4 kali lebih kurang itulah. Tak baling risau pula. Takutnya dia takut dia berpaling pada Allah. Dia tetap juga jaga juga. Dia cari orang. Cari tanya orang kampung itu mana rumah dia. Oh, dia sakit dia ni. Okeylah. Balik ke rumah dia, ambil makanan apa entah untuk ziarah orang sakit. Dah tahu rumah tu ketuk, dia tak boleh buka pintu sebab pintu tu tak kunci. Lagi satu dia pintu dia orang dulu jenis tolak je kan. Tolak. Jadi aku ni sakit tak boleh bangun, tolak ialah Muhammad. Siapa kau tu? Muhammad mana satu yang biasa kau baling batu tu? Dia pun masuk lalu terperanjat orang yang baling batu. Jadi dia tak boleh gerak kan, sakit. Rasulullah ambil suap kan, masuk cahaya tu. Alhamdulillah. Terus dia kata, ajaran apa yang kau bawa ni Muhammad? Pelik kan? Orang yang biasa aku belanja makan apa semua suka-suka gembira, sahabat aku sakit tak datang ziarah, engkau yang aku baling batu, aku hina engkau, aku macam-macam fitnah engkau, tak senang hati, hasad dengki dengan engkau, aku sakit engkau yang datang. Wahanallah. Itu saya nak bagi tahu, cerita ni kita dah biasa dengar. Tapi apakah kita boleh buat yang tak berpaling selain dia tahu Allah tu sendiri tak pernah berpaling dengan Muhammad, maka Muhammad tidak pernah berpaling dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zat dan sifat seolah-olah menunjukkan makam tu dia memandang diri dia. Esa, bukan dua pun. Jadi Muhammad bawa watak tu. Itu banyak nabi-nabi lain nak. Jadi kita beruntung, saya cakap tadi, kalau kita faham makam ni, beruntung kita jadi umat Muhammad. Seronoknya boleh buat begitu. Tapi kalau kita tak belajar ni, kita kata apa kena baling batu seronok pula. Bukan itu saja. Sebab engkau tak tenggelam, kau tak merasakan keasyikan tu dengan Allah. Oh, mana boleh Nabi Muhammad makam dia lain, kita manusia biasa. Boleh, makam tu boleh. Tapi engkau tu tak mempelajari mengenal diri, mengenal Allah. Mana boleh? Kau belajar tinggi mana pun kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kau tak. Asas ni mesti mengenal diri, mengenal Allah. Mesti itu. Baru kita faham. Kalau tak ada lah tu, kau ambil lah ilmu tinggi mana pun, kau tak akan boleh bawa makam Nabi Muhammad SAW dan makam Nabi-Nabi yang lain. Makam wali-wali Allah memang kau tak boleh. Kena mengenal diri, mengenal Allah. Baru kita akan boleh bawa. Saya dulu ada cerita macam mana, bukan Nabi lah, dia wali Allah. Wali kutub lah di zaman dia tu, Abu Yazid Al-Bustami. Macam mana dia tu naik ke tangga raja, tangga batu raja tu ada berapa, 50 ke 70 tangga batu untuk naik jumpa raja atas tu, untuk nak tegur raja tu untuk berhenti jangan berbuat zalim kepada rakyat. Dan tentu raja akan macam-macam hukum dia. Dia naik sampai kepada raja, dia cakap tolong jangan apa-apakan rakyat, buat elok-elok. Raja tu memang bengis kan, zalim. Dia tendang Abu Yazid, 50 tangga tu lebih jatuh berdarah-darah sampai ke bawah.
Semua masyarakat pergi tolong dia. Dia tengok, kenapa kau menangis? Dia menangis. Kau menangis, sakit ke tak? Aku menangis bukan apa. Tadi masa dalam perjalanan dia sepak tu jatuh atas batu tu, berdarah-darah tadi. Aku rasa dalam pelukan nikmat dengan Allah. Macam anak baru lahir dapat pelukan ni ibu. Macam tu sekali. Aku rasa aman tu. Tenang rasa tak tahu. Sampai ke bawah jatuh pun aku sedar macam terlepas. Itu aku nangis tu. Ya Allah. Nampak tu salah satu yang wali Allah terjemahkan Rasulullah SAW. Dia boleh duduk makam. Itu kita tak dapat nak rasakan dia punya nikmat dia. Itu tadi itu salah satu makam. Kita insya-Allah kita kalau pelajari ilmu ni kita akan nak buat sebab tu benda nikmat. Itu susah lah. Yelah kalau kau tak tahu benda tu nikmat memanglah susah. Tapi kalau benda tu sedap, nikmat, tentu kau akan berlaku dalam hidup kau. Orang lain rasa, "Ui, tak naklah aku ni. Mana nak orang baling batu." Tapi Nabi Yusuf suka nak dipenjara. Kenapa? Kerana dia tahu dah dia akan kena penjara kan. Nikmat duduk dalam penjara. Sebab ridha Allah ridha. Allah suka. Tu. Tapi kalau kau duduk dalam istana pun kalau Allah tak ridha, nikmat tak? Kalau kau belajar pelajaran ni. Takkan nikmat. Itu pasal kita punya pelajaran ni. Itu berbetul-betul bergantung 100% kepada susunan Allah. Kalau dia kata Ibrahim masuk dalam api sejuk sejuk. Tak? Keluar biasaan. Sebagai manusia duduk kat api boleh selamat. Luar biasa kan? Tapi kalau kita dah dengan Allah tu tak jadi luar biasa. Itu satu nikmat. Tu. Ibrahim, kau ni lah aku tengok dah cinta sangat pada anak kau. Aku arahkan kau sembelih anak kau. Nikmat. Tapi kita bila macam tu, ujian berat ni. Habis kita jumpa orang semua ni. Kita minta tolong lah macam mana ni nak selesai. Pulang kabut kita. Tapi kalau orang betul-betul dah duduk dengan Allah ni, dia tahu ni Allah Ta'ala punya susunan kan. Ya Allah, pukulkan aku, ya Allah, tabahkan aku supaya aku tetap ikut kehendak kau dah aturkan gini, ya Allah. Jangan biarkan aku berpaling. Tadi katakan fa'in tawal berpaling. Itu yang dimaksudkan tadi fa'in tawallau fa innallaha la yuhibbu. Allah tidak suka orang yang la yuhibbul kafir. Orang yang kafir yang berpaling. Itu. Maknanya orang kafir tu dia tidak nampak Allah dahulu, dia nampak siapa yang kafir kita lah. Kalau kita masih lagi nampak kerosi tu kerosi, kita tak nampak siapa yang kita nampak baju lagi kita nampak. Kita tak nampak kapas, kita tak nampak daripada pokok, kita tak nampak siapa jadi pokok maknanya. Maknanya kita ni nampak masih lagi berhala. Ini masih berhala. Pandangan kita masih lagi mendekati zina. Wala taqrabu zina. Susah lah. Bukan susah sebenarnya. Kita tak didedahkan awal-awal. Rasulullah SAW ajarkan 13 tahun ni awal-awal dulu. Jadi kita kena berbaliklah pelajaran ni sekarang. Ni pelajaran yang kita belajar ni minta maaf lah. Nak mengumpulkan sijil-sijil daripada bawah punya sijil sampai atas punya sijil. Lepas tu nakkan supaya seolah-olah sijil yang paling atas itu paling hebat. Paling maknanya merasakan kita seolah-olah kita ni kita yang paling tinggi ilmu lah. Bila dah ada sijil yang paling tinggi apa? PhD kan. Memang nak bawa kita. Bukan saya cakap tu tak betul. Itu belum sampai matlamat. Matlamat dia sampai kita letak tepi tu semua sijil kita ada PhD 10 ke 20 ke. Taruh tepi kita hanya itu baru betul.
Ataupun kau tak ada sijil tu lah, belajar sampai dapat satu sijil lah, sijil biasa je. Ataupun tak ada sijil, tapi kau betul-betul tidak berpaling pada Allah sentiasa, engkau itulah yang paling tinggi. Sentiasa tidak berpaling. Walaupun menoleh tetap tak berpaling. Hatinya tetap dengan merasakan Allah. Itu makna-makna erti berpaling fa'in tawallau yang Allah Ta'ala kata siapa yang berpaling pada Allah tadi, maknanya itu bukan maknanya dia sekadar dia solat, kita ingat dia tu sentiasa menghadap Allah. Tak semestinya. Dan bukanlah saya cakap orang menghadap Allah tu dia tak menghadap Allah, tapi dia tahu ke makna tak berpaling tu, menghadap pada Allah sentiasa tak berpaling. Dalam solat aja dia merasakan dah dia tak berpaling. Apa makna tidak berpaling? Maknanya kita maknanya dah tak ada rasa keakuan diri. Jadi yang melihat tadi semalam tu dah cakap kan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Maknanya kita tidak memiliki macam mana kita tak boleh melihat? Macam mana tak boleh lihat? Kita nak buat kita tak boleh lihat pun tak boleh. Sebab kita dah terbiasa, kita rasa macam kita boleh. Cuba kita berpalingkan tadi supaya kita nak lihat tu sendiri pun menggunakan penglihatan wahwa yudrikul. Kita nak melihat pun menggunakan penglihatan dia. Apa yang sebenar yang kita kata kita melihat dia? Kafir tak kita? Menutupi tak dia? Maknanya kita telah menutupi, kita kata kita yang melihat. Kufar dah tu. Berpaling lah tu. Berpaling sebab kita merasakan kita yang melihat. Tapi kalau kita tak berpaling, kita kata engkau yang melihat ya Allah. Bahawa kita akan melihat dengan penglihatan dia, wahwa yudrikul absar, maka kita nampak sesuatu tetap juga. Kalau kursi, dia akan merubah kita nampak akulah yang menciptakan. Tetap dia nampak diri dia dengan dia, tidak ada dua pun, tidak ada pelantara pun. Sebenarnya itu yang saya cakap tadi, dia tidak berpaling. Ni lah dia. Tu ya. Itu rahsia dia. Maknanya kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita buat latihan kat apa? Dalam tikar sejadah, tahajud ke, waktu qiyamul lail. Lepas tu kita keluar besok siang kita nak bawa. Pasal pertapaan tu kat luar tu lebih berat lagi. Jadi kat rumah kita seorang-seorang latih. Kumpul kekuatan untuk besok kita menghadapi pertapaan bercampur masyarakat. Lebih apa lagi? Macam-macam datang untuk merosakkan pandangan kita. Baru kita tahu. Ketika kita tengah malam kita latihan mudah sikit. Tapi kita kena prepare lah. Pasal nanti aku nak hadapi ni macam mana. Kawan ni datang. Nanti aku masih lagi nampak. Nanti Allah akan ajar wazidanahum. Dia akan hantarkan petunjuk-petunjuk untuk Allah Ta'ala ajar. Anzala ala abdihil kitabah. Dia masuk kita. Mula nanti dia ajar. Dia dah tak suruh kita pejam mata dah. Kita nampak benda apa pun kita dah tak nampak dah. La ilaha illallah kan. La ilaha illallah kan. Apa aja kita nampak dia suruh lenyapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dia suruh. Sampai benda tu sendiri nanti akan apa? Berkata ramai-ramai. Semua yang tadi la ilaha illallah, la ilaha. Daripada kata-kata tu tadi nanti sama-sama. Bukan dia kata aja. Kita dah boleh hilang. Dia pun hilang juga. Mula Allah Ta'ala ajar. Dia punya wazidanahum ke depan kita. Syarat dia mesti kita ada ni lah. Ijazah yang ni tadi. Yang kita tahu tadi fa'in tawallau fa innallaha la yuhibbul. Maknanya surah Imran tu kan. Siapa yang berpaling Muhammad, maknanya dia berpaling kepada aku. La yuhibbul, aku tidak tak menyukai. La yuhibbul ka, aku tak menyukai orang kafir. Jadi kita jaga-jaga. Kalau kita tak buat gitu, maka kita dalam keadaan tu Allah tak suka lagi. Sebab Allah sayang kita. Dia tak pernah tinggalkan kita, tak pernah benci kita, tak pernah apa. Kita yang meninggalkan Allah.
Maka Allah memperingatkan kita, jangan dengan pandangan kau pun kau dah meninggalkan aku. Pandang, kau tak memandang, maknanya kau masih lagi fa'in tawalla, berpaling lagi dengan. Nabi Muhammad SAW, orang baling batu, dia tetap tak berpaling kepada Allah. Ya Allah, tu orang baling tau. Kita dalam keadaan orang tak baling pun kita pun paling pada Allah. Cuma sebab tak dapat pelajaran mengenal diri, mengenal Allah. Jadi kita tak tahu makam mana yang best. Dengan Allah tu macam mana makam dia. Kita ingat Nabi Muhammad kena baling susah lah. Padahal itu nak tunjukkan Allah nak letakkan makam dia tu nikmat dengan Allah SWT. Lagi dia kena nampak teruk, sebenarnya dia lagi nikmat dengan dia tenggelam dengan Allah. Kita tak faham. Kita ingat bila orang tu kena ujian ke, ambil rizik tu, kena dalam penjara tu, tak, dia duduk dalam penjara dia macam biasa je. Malahan dia lagi kuat dalam penjara tu, dia ajak bersolat berjemaah. Oh, dia buatkan tadi, ajakkan orang mengesahkan Allah. Bahagia dia duduk dalam penjara, tapi bahagia. Sebab bahagia tu letak pada rida Allah. Tak apa pun kita dapat nikmat jadi orang kaya ke apa, yang penting rida tak kita dah. Rida tak apa. Jangan sampai kita kekayaan kita tapi Allah tak rida. Jangan. Jadi Allah uji kita macam mana, kita rida tak? Yang penting kita rida tak? Sebab kita tahu ujian tu daripada Allah. Kalau kita rida, bagilah kita. Sebab makam rida tu bukan senang. Sebelum rida kena sabar. Hadapi dulu sabar. Sebelum sabar kena tabah. Sebelum tabah kena faham. Itu ujian ataupun teguran. Jadi kita kena ingat. Kalau kita dah yakin ni ujian, minta Allah Ta'ala sabarkan kita. Dah sabar nanti naik lagi makam kepada ridha. Sebab apa ridha? Kita tahu ni Allah Ta'ala punya susunan. Kita tak membangkang. Tak berpaling langsung. Kita tahu ini Allah Ta'ala punya susunan. Jaga. Kita berpaling, kita tak nampak ni daripada Allah. Kita nak yang baik daripada kita nampak daripada Allah. Yang tak baik, kita rasa ni bukan. Itu proses mana Allah tak menyuka. Bila tak menyukai, kita berada di dalam, tak berada dalam wa amma bi ni'mati. Tak ada dalam nikmat dengan Allah, berada nikmat di azab sebenarnya. Ataupun kena istidraj. Kita rasa macam kita betul, padahal kita dah terkena satu istidraj, ataupun Allah Ta'ala sendiri meletakkan kita, maknanya berhijab dengan Allah SWT. Maknanya kita rasa macam kita ni betul, tapi sebenarnya Allah tak ridha. Sebab engkau nak ikutkan kemahuan engkau. Aku jadikan kau kena ikut kehendak aku, tapi sekarang engkau menutupi dan mengikut kau rasa engkau. Maka teruskan kau menyembah kepada diri kau. Kau rasa diri kau boleh selamatkan. Ternyata hidup dia tak tentu. Cuma dia berpura-pura, dia rasa dia bahagia. Sebab tapi dalaman dia tetap tak mencapai kebahagiaan. Dia berpura-pura. Kita tengok orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang engkar ni, orang yang kafir ni, yang berpaling daripada Allah, kita tengok hidup dia macam mana, jiwa dia macam mana. Kalau dia bercerita dengan orang, jiwa dia sombong, jiwa je. Jiwa watak tu akan menunjukkan bahawa orang ni telah kufur ataupun kafir. Jiwa dia kita tengok, dia akan melantunkan apa yang dalaman dia, akan mencorakkan diri dia. Akhlak dia makin buruk. Tapi kalau dalaman dia sentiasa tidak berpaling pada Allah, akan keluarlah daripada kolbun dia yang bersih, yang suci itu, daripada kesucian Allah tadi. Macam Rasulullah SAW. Walaupun dia paling. Itu tak apa lagi. Kalau dilihat yang lagi makam Rasulullah, lagi kita, ya Allah, ada ke manusia macam ni punya suci. Orang nyanyi nak bunuh dia, nak macam-macam dengan dia, dia doa, ya Allah jangan apa-apakan dia. Ya Allah.
Macam mana tadi dia punya kenal dia dengan Allah SWT. Allah Ta'ala train dia tadi kan. Dia betul-betul ikut. Sungguh-sungguh. Dia dah terbiasa kena para Rasulullah SAW paling teruk uji. Bukan makna, oh Nabi ni untunglah dia dipilih jadi Nabi, jadi Rasul, untunglah. Sebelum tu, dia menghadapi rintangan tu sampai, oh ya Allah, tak boleh tidur lah dia buat ni. Dia buatnya tadi menerima maknanya kehinaan yang sangat-sangat. Semua orang tak suka dia. Tu kalau Rasulullah SAW kan, banyak orang tak suka. Padahal dia betul. Tapi banyak. Dia hina dia macam-macam, dia fitnah, nak dibunuh, upah orang duit, boleh bunuh dia. Rintangan-rintangan tu, ya Allah. Tapi Rasulullah SAW hadapi itu tadi. Pasal orang tanya dengan Rasulullah, boleh tak aku cinta kau Rasulullah? Siapkan kau untuk menerima susah. Tanda kita ni menyintai Rasulullah, menyintai Allah, bersiap tak kita menerima susah. Itu Nabi kata. Sebab susah tu bila kita terima, ridho, itulah kecintaan. Tanda kecintaan Allah. Bukanlah dalam tu, itulah nikmat sebenarnya. Tapi kita punya pandang, macam Nabi Sulaiman dapat dia, tu nikmat. Nabi Sulaiman pun dia kata, ini semua kurniaan Allah. Engkau tu sendiri yang lebih nikmat. Nabi Sulaiman pun dia tak kata apa pun yang Allah bagi ni. Ini semua kurniaan Allah memang betul. Tapi engkau tu lebih. Kita kena faham. Dia pun diuji juga. Dalam dia dah mengecapi banyak kurniaan dia tarik kerajaan dia kejap. Langsung dia jadi fakir miskin. Jadi nelayan. Kan? Itu semua cerita kisah-kisah Allah ceritakan untuk kita bawa pegang dalam hidup. Kalau kita dah faham cerita-cerita tu, nanti kita akan, Allah Ta'ala bagi kita ujian tu lah. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, macam mana Allah nak bagi ujian yang lebih nikmat yang tadi kan? Jadi kita tak nampak, kita tak boleh nak nilai orang lain. Sebab kita sendiri tak faham makam kedudukan kita dengan Allah macam mana. Sebab kita sendiri tak mau kenal diri, kenal Allah. Masalah. Selagi tu kita tak tahu makam kita macam mana. Di sisi Allah ke, di sisi makhluk ke. Tapi yang pentingnya, bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka kita berada dalam penyembahan hawa nafsu. Kita dah menyembah hawa nafsu. Berhala lah tu. Tapi bila kita dah mula nak belajar mengenal diri, mengenal Allah, maka kita nak membuang berhala diri kita. Kalau kita biarkan berhala menyembah hawa nafsu kita, biarkan lama-lama, dia akan duduk dalam berhala-berhala yang lain. Yang lebih Lata, Huza, mana berhala apa? Berhala sombong, berhala liak, berhala Yahudi, Nasrani, Dajjal, banyak lagi. Geng-geng batil nanti berhala yang tu. Tapi cepat kita jangan keluar daripada berhala diri kita cepat. Dengan belajar mengenal diri, pasti kita akan dapat. Allah tu tunggu lama dah. Ibarat gitulah. Maknanya Allah tu sampai merendahkan diri dia. Allah menunjukkan perumpamaan kepada kita yang masih lagi menutupi keesaan, keagungan Allah, kebesaran Allah, masih lagi menutupi. Allah merendah diri, bagi lagi rezeki, bagi lagi peluang, bagi lagi perumpamaan, bagi lagi macam-macam. Tambahan lagi dia bagi, hidup kita dia bagi macam-macam jenis nur-nur kesadaran. Tapi kita buat tak tahu. Kita menanti-nanti, tunggulah, itulah. Ya Allah, kita tak tahu tau nyawa kita ni ke depan ni, 1 jam lagi ke besok ke. Jadi cepatlah, selamatkanlah.
Carilah jalan mengenal diri, mengenal Allah, supaya kita tahu hala tujuan kita adalah tak lain ilahi, wahai Tuhanku, anta maksud. Oh Allah, ya Allah, tujuan kau, maksud engkau, ya Allah. Kau jadikan aku ni untuk engkau, ya Allah. Bukannya engkau jadikan aku nak ni, nak ni. Bukan ya Allah, tapi engkau, ya Allah. Jadi kita dah tahu. Alhamdulillah. Kita proses lah, tak apalah. Kita dah tahu, kita akan tak apa, jatuh bangun tak apalah. Yang penting kita dah tahu matlamat kita, ilahi anta, engkau. Maksud kita tak lain, dia bagi kita hidup, kita tak punya hidup. Hidup ni kepunyaan dia, jadi tak lain maksud dia, hidup dengan dia, tak ada lain. Itu kenikmatan. Itu dinamakan nikmatnya. Wah Allah, ini kalau kita tak dapat, ini nikmat yang paling besar sekali. Syurga pun kalau dihidangkan berbagai-bagai Firdaus ke apa ke, Jannatul Adnin ke apa, macam-macam jannah tadi, dia kalau dapat lihat wajah Allah, dia malah nak hidang. Dia hidangan kat syurga ni jadi tak ada apa, biasa je. Macam kita lah dulu makan durian yang sedap dulu, durian tembaga. Dulu. Lepas tu dia naik orang proses lagi. Allah bagi ilmu, ciptakan dapat D24. Wah, sedap. Orang pun makan D24 dia. Allah bagi lagi idea ilmu, kawinkan dia musang king pula. Muka samping lagi best apa dia? Gitulah. Allah tu buat berperingkat-peringkat nikmat. Jangan kau berhenti kepada peringkat-peringkat. Kau kena berhenti kepada siapa yang bagi nikmat tu, menciptakan nikmat tu. Yang menciptakan nikmat tu lebih. Mak tu maksud saya. Kalau kau berhenti kat syurga, maknanya kau masih lagi tak selesai lagi. Tempat kau adalah yang menciptakan nikmat syurga. Jadi carilah guru pembimbing seperti Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, wali-wali Allah, orang-orang yang arif billah tentang Allah, ahli Allah. Carilah mereka ni yang tahu nak bawa kita ke mana. Sebab mereka dah telah mendapat makam Muhammad itu. Tak ada lebih seronok lagi melainkan tenggelam wa amma bi tenggelam dalam nikmat, asyik kepada Allah, cinta tak lain, cinta asyik dengan Allah hingga tenggelam, tak ada kedirian dia. Fana di situ, lebur dalam cinta tu tadi. Specialnya umat Muhammad di situ, dia punya cara dia. Cara untuk lebur pada Allah dengan cinta. Cinta tu dia bagi ujian-ujian yang gitu. Nak menunjukkan kita bertambah, dia nak naikkan cinta dia bagi. Wah, ya Allah. Dia kalau bagi nikmat, jarang orang yang bila dia bagi nikmat bersyukur. Tapi kalau dia bagi ujian yang macam ni, cepat naik makam. Jadi kita kena duduk situ. Kita sama-sama lah. Bukan makna saya cakap ni saya pun menghadapi, sama-sama kita menghadapi. Ke depan kita harus selalu tenggelam dengan, barulah nanti kena pun apa nanti, setiap ujian-ujian tu kita nampak adalah kenikmatan. Sebab Allah nak naikkan kita, bertambah nikmat. Jadi kita hidup kita sentiasa dengan wa qada rabbuka, dengan dia je semata-mata. Kita tidak jaga kita. Yang maksud berpaling tu dalam diri kita tak mau ada rasa kedirian. Rasa kedirian berpaling lah tu. Dia je kita rasakan, nanti kita akan nampak semua cantik. Sebab bila dah dalam ni tadi, dah hidup tadi, semua akan jadi baik, kata Rasulullah. Dalam qalbun tu kita bukan kita melihat dah, bukan kita yang hidup, bukan kita berkehendak, semuanya kita nampak. Kat luar pun nanti akan nampak dia jugalah. Mana ada dua dah. Tetap semua cerita dia baik, buruk, hina, mulia, tinggi, rendah. Kita nampak. Kita dah tak nampak beza dah, tinggi, rendah. Kita nampak semua daripada dia. Kita duduk di situ lah. Bila nak terkeluar, mula kita nak bezakan. Aku nak duduk baik lah. Aku tak nak buat jahat. Dah mula kita terkeluar. Cepat duduk balik. Nampak. Baru kita nampak balik semua dia punya
susunan dia nak letak baik buruk dia. Kita nampak kan? Kita tu jangan duduk di situ. Kita duduk kan? Dia letakkan kita kat mana pun, baik ke buruk, kita tetap dengan yang mustahak dengan Nabi dia suruh pancung, dia tetap dengan tau. Itu bukti dia. Dan Nabi-Nabi banyak lagi dia suruh gini semua. Bukan maknanya Nabi-Nabi ni membunuh-bunuh, maknanya itu semua Allah yang suruh berperang, suruh aku yang bukan kau. Muhammad Ramaita bukan kau. Dia duduk fana, dia tak ada diri dia barulah. Bila orang tanya berapa orang kau bunuh? Bukan aku, Allah yang dia letak situ. Orang aku nampak kau banyak bunuh, tak? Allah. Dia duduk situ dalam diri dia. Dia sembunyikan kat situ. Dia tak pernah rasa dia yang mampu, dan dia tak pernah ada bangga diri aku banyak bunuh ni, tak ada. Yang dia tahu Allah yang sudah. Walaupun kau hebat lah kau tak, dia tak ada dalam hati dia. Dia tahu tu semua kerja gerakan Allah. Subhanallah. Duduk di situ aja. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bersama-sama mendengarkan penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana cerita tentang Allah Subhanahu wa taala ni adalah cerita dia, yang mana dia yang tahu mengesahkan pada diri dia. Kita tak layak nak mengesahkan pada diri dia, sebab kita ni disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menafikan diri kita ni, yang ada hanya Allah. Jadi itulah sebenarnya jalan yang sebenar-benar jalan untuk kita sentiasa tenggelam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kata kita yang tenggelam, maknanya kita ni memang dah tak ada. Jadi yang ada hanya esa dia jelah. Yang tu sebenarnya sesiapa yang merasa yang sebegini, itulah dikatakan nikmat yang terlalu nikmat, yang tak dapat nak diceritakan. Yang nak dapat dikongsikan ni pun, itu pun daripada Allah, untuk sama-sama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya, itulah kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nak ikutkan orang yang dah dapat tenggelam nikmat ni, memang sebenarnya tak dapat nak, dia nak cerita pun susah. Tapi Allah Ta'ala letak juga Rahman Rahim ni supaya dapat menceritakan daripada kalam dia tadi tu, supaya sama-sama kita merasai nikmat tenggelam kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maknanya tak ada dia kita, hanya dia je, esa dia je. Itu yang sebenarnya. Jadi kita, apabila kita melihat kepada kehidupan harian kita, apa pun yang berlaku, contoh kunci hilang ke apa, kunci kereta hilang ke apa, bukan hilang lah, tapi tetap dia tak tahulah. Dulu saya kunci hilang pun kita dah kelang kabut apa benda lah, fikir ke sana kemari. Tapi bila ya Allah, tak tahu dia memang datang sebenarnya begitu. Dia memfanakkan kita secara kita tak sedar tadi tu. Kan? Rupanya datang daripada suara kawan-kawan kita. Tak apa, insya-Allah ada. Baru cakap terus ada. Rupanya dalam poket seluar je kunci tu. Contohnya gitulah yang saya dapat terima tadi. Kan? Itulah sebenarnya itu kita nampakkan benda tu semua dia je lah. Dia nak beritahu nikmatnya bersama yang dikatakan Ustaz tadi, wa qadara rabbuka, nikmatnya bersama Rabb tadi, dengan Allah tadi. Kau merasai Allah je. Jadi tak ada diri kita. Punca ada kedirian, dia datang benda-benda yang tak sepatutnya tu dia. Yang batil datang. Jadi hak yang sebenarnya hak ni, Rabb ni, itulah nikmat yang sebenarnya nikmat. Dan Allah Ta'ala beritahu juga, jangan kau duduk di antara baik dan buruk dan hina mulia. Duduklah dengan dia. Maksudnya itu yang sebenarnya, tak ada lain. Hanya mengesakan diri dia, yang mengesakan pada diri dia. InsyaAllah sama-sama kita merasai apa yang dikongsikan ini, supaya kita sama-sama merasai nikmatnya tenggelam di dalam lautan ahada. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul pada petang ini
di majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Setiap kefahaman demi kefahaman yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita merasakan kefahaman tu datangnya daripada diri kita sendiri, itulah yang dikatakan di mana yang dikatakan oleh Ustaz tadi, kita akan datangnya sifat-sifat yang tidak elok, iaitu sombong, riak dan sebagainya, apabila kita merasakan kefahaman yang datang daripada kedirian kita sendiri. Tapi sebenarnya yang sebenarnya kefahamannya, diri dia yang memberi kefahaman kepada kita, dan diri dia sendirilah yang faham tentang apa yang disampaikan oleh diri dia sendiri. Jadi